Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. إن شاء الله kita sambung semula pengajian kitab Izalatul Iltibas fi Ahkamil Haidhi wal Istihadati wan Nifas, karangan Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib, siri yang ketujuh, anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang, kita muka surat 29. Kata pengarang rahimahullahu hafizahullahu subhanahu wa ta'ala, tambihan, dua peringatan, dua penjagaan, dua peringatan. Al-awwal, at-tanbihul awwal. Yang pertamanya adalah abbara ba'dul fuqaha'i fi hurmati ma baina as-surrati war-rukbati min al-haidhi bil istimta'i wa ba'dhum bil mubasyarah. Telah membuat ibarat ataupun telah menjelaskan, telah menyatakan oleh sebahagian daripada fuqaha. Yang dimaksud dengan fuqaha di sini adalah fuqaha asy-Syafi'iyah, pada haram barang, yakni anggota yang di antara pusat dan lutut daripada perempuan yang haid. Sebahagian ulama membuat ibarat bil istimta', dengan istimta', mengambil keseronokan ataupun menikmati. Wa ba'dhum, dan sebahagian mereka itu al-fuqaha membuat ibarat bil mubasyarah, dengan persentuhan kulit. Maksud dia. Okey, hari ni kita kena faham perbincangan sebelumnya. Yang mana perbincangan sebelumnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam perbincangan ataupun kita berbincang berkenaan dengan perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid dan perkara yang diharamkan kepada perempuan yang nifas. Antara perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid dan antara perkara yang diharamkan kepada perempuan yang nifas adalah bersetubuh. Apa dia? Antara perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid dan perempuan yang nifas adalah suami dia menyetubuhi dia. Pegang balik sama. Baik. Antara perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid dan perempuan yang nifas adalah suami dia menyetubuhi dia. Maksudnya haram suami bersetubuh dengan isteri yang keluar darah haid dan keluar darah nifas. Bersetubuh adalah perkara yang disepakati oleh ulama bahawasanya ia dilarang kepada suami melakukannya terhadap isteri yang sedang darah haid, yang sedang keluar darah haid dan sedang keluar darah nifas. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah mengambil keseronokan daripada isteri yang haid dan yang nifas selain daripada bersetubuh.
Ada perkara yang disepakati oleh ulama dan ada perkara hak yang berlaku khilaf. Daripada lutut ke bawah dan daripada pusat ke atas, hak tu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Sepakat ulama mengatakan boleh suami mengambil keseronokan daripada isteri ketika isteri dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas. Faham? Baik. Jadi ketika isteri dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas mengambil keseronokan daripada pusat ke bawah, daripada pusat ke atas, daripada lutut ke bawah, ataupun di antara pusat dengan lutut tetapi berlapik, hal tu sepakat ulama mengatakan boleh. Faham tak Zat? Faham? Setubuh sepakat ulama mengatakan haram. Cuma hak yang tempat berlaku khilaf adalah di antara pusat dengan lutut tanpa berlapik. Di antara pusat dengan lutut tanpa berlapik selain daripada bersetubuh, adakah boleh ataupun tidak? Hal ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan boleh, manakala sebahagian yang lain mengatakan tidak boleh. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak dibolehkan mengambil keseronokan daripada anggota isteri yang di antara pusat dengan lutut ketika isteri sedang dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas tanpa berlapik. Okey, ini mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey. Sekarang ni apa yang ingin disampaikan oleh pengarang adalah, kalau kita tengok kepada kenyataan yang dibuat oleh ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, ada sebahagian daripada ulama membuat kenyataan bahawasanya hak yang diharamkan bukan mubasyarah, tapi hak yang diharamkan adalah istimta'. Dan ada sebahagian ulama yang lain mengatakan hak yang diharam bukan istimta' tapi mubasyarah. Okey, kita ada perkataan dia istimta', lepas tu kita ada perkataan dia mubasyarah. Okey, apa perbezaan di antara mubasyarah dengan istimta'? Perhati molek. Mubasyarah makna bersentuh kulit. Tu makna mubasyarah. Istimta', maksud dia istimta' mengambil keseronokan, menikmati. Tu makna istimta'. Sekarang ni hak yang diharamkan adakah mubasyarah ataupun istimta'? Okey, boleh faham tak? Adakah diharamkan bersentuh kulit? Maksudnya orang lelaki gistuh kulit isteri dia di antara anggota di antara pusat dengan lutut, ataupun hak yang diharamkan mengambil keseronokan ataupun menikmati, orang lelaki saat itu menikmati anggota perempuan yang di antara pusat dengan lutut. Okey, boleh faham? Nampak tak perbezaan? Baik. Maka kata dia, ada ulama menyatakan bahawasanya haram di antara pusat dengan lutut daripada perempuan yang haid dan perempuan yang nifas adalah bil istimta'. Maksudnya menikmati haram. Jadi apabila kata menikmati, perkataan menikmati ni sama ada sentuh kulit ataupun tidak, asal kata menikmati maka hukum dia adalah haram. Okey, atas pandangan ni, jadi kalau sekiranya isteri dia dalam keadaan haid, maka haram kepada suami dia melihat anggota yang di antara pusat dengan lutut dengan ada syahwah. Okey, boleh faham? Walaupun tak setuh. Faham tak Rizak? Jadi atas pandangan yang mengatakan haram istimta', maksudnya walaupun tak setuh. Walaupun dia tak setuh. Walaupun dia tidak setuh. Dia tengok, tapi tengok dengan syahwah. Apabila tengok dengan syahwah, ada istimta' ke tak? Ada istimta'. Maka hukum dia adalah haram. Tapi kalau dia setuh, berarti kalau dia setuh tetapi tidak ada syahwah, maka tidak haram kerana tidak ada istimta' di situ. Memang dia setuh peha isteri dia, tapi tidak ada syahwat pun. Okey, boleh faham? Maka ketika itu tidak haram atas pandangan ulama yang mengatakan haram istimta'. Okey, jelas? Yang kedua, atas pandangan ulama yang mengatakan haram mubasyarah, bersentuh kulit. Jadi bersentuh kulit lelaki dengan kulit isteri dia yang di antara pusat dengan lutut, hukum dia adalah haram walaupun tidak ada syahwah. Sebab hak yang dilarang
adalah bersentuh kulit, bukan mengambil kenikmatan. Sama ada menikmati ataupun tidak, asal kata berlaku persentuhan kulit, maka hukum dia adalah haram. Jelas perbezaan antara dua masalah tersebut. Baik. Katanya faman 'abbara bil istimta'i qal yahrumun nadharu bi syahwatin lal massu bi ghairi syahwah. Maka mereka, yakni ulama, abbara yang membuat ibarat ataupun yang menjelaskan ataupun yang menyatakan bil istimta', ulama yang kata haram istimta' tu, dia ni qal, berkatalah ulama ni, yahrumun nadharu bi syahwah, haram memandang dengan syahwah. Memandang anggota isteri di antara pusat dan lutut ketika isteri dalam keadaan haid dan nifas, hukum dia adalah haram. Baik. Walaupun tidak bersentuh. Memandang, tapi syarat memandang bisyahwah. Sebab memandang dengan syahwah ada istimta' tak? Ada istimta', ada menikmati. Betul tak gitu? Baik. Lal massu bi ghairi syahwah. Maksudnya tidaklah haram menyentuh tanpa ada syahwah. Jadi dia sentuh peha isteri dia tanpa ada syahwah, tidak diharamkan kerana tidak ada istimta'. Okey, boleh faham? Satu. Yang keduanya, waman 'abbara bil mubasyarah. Sesiapa yang membuat ibarat. Apa benda membuat ibarat? Menjelaskan ataupun menyatakan bil mubasyarah. Ulama yang menjelaskan dengan mubasyarah, harramal lamsa mutlaqah. Mengharamlah iman akan menyentuh secara mutlak. Asal kata bersentuh kulit pada anggota yang di antara pusat dengan lutut, maka hukum dia adalah haram. Bisyahwatin kana am bi ghairiha. Dengan syahwah adalah ia menyentuh ataupun bi ghairi syahwah. Sama ada dengan syahwah ataupun tidak dengan syahwah, hukum dia adalah haram. Baik. Wa ajazan nadhara mutlaqan. Dan mengharuslah ia, man ni, akan memandang. Jadi kalau memandang, hukum dia adalah harus secara mutlak. Apa makna secara mutlak? Bisyahwatin kana amla. Dengan syahwah ada ia ataupun tidak. Baik. Jadi kalau pandang, oleh kerana tidak berlaku persentuhan, sama ada memandang dengan syahwah ataupun memandang tanpa syahwah, hukum dia adalah dibolehkan. Okey. Cuba kita tengok siapa yang membuat ibarat dengan istimta' dan siapa yang membuat ibarat dengan mubasyarah. Wa mimman 'abbara bil istimta', dan sebahagian daripada mereka, yakni sebahagian daripada ulama yang membuat ibaratlah ia bil istimta', sebahagian daripada mereka, yakni sebahagian daripada ulama ataupun antara ulama yang membuat ibarat dengan istimta', tidak boleh menikmati oleh lelaki ataupun suami anggota yang di antara pusat dan lutut bagi isteri yang dalam haid dan nifas. Ulama yang membuat ibarat dengan istimta', yang pertamanya adalah Al-Muharrar, ay sahibul Muharrar, pengarang kitab Muharrar. Siapa pengarang kitab Muharrar? Imam Rafi'i. Yang keduanya War-Rawdah. Yang keduanya adalah pengarang kitab Rawdah. Yang ketiga, wa huwa zahirul minhaj, dan iaitu hak yang zahir daripada kitab Minhaj. Wa huwa zahirul minhaj, hak yang zahir daripada kitab Minhaj. Jadi tengok zahir daripada kitab Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi. Begitulah. Tidak boleh istimta'. Jadi kita pengarang kitab Muharrar iaitu Imam Rafi'i, pengarang kitab Rawdatut Talibin iaitu Imam Nawawi. Zahir daripada ibarat kitab Minhajut Talibin, hukum dia haram istimta'. Okey. Wa mimman 'abbara bil mubasyarah, dan sebahagian daripada mereka ataupun ulama yang membuat ibarat dengan mubasyarah. Sebahagian daripada ulama yang membuat ibarat dengan mubasyarah ialah Al-Majmu'. Al-Majmu' maksudnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dia kata mubasyarah. Tapi dalam kitab Rawdah dan zahir kitab Minhaj dia kata istimta'. Begitu juga dalam kitab Tahqiq, juga Tahqiq karangan Imam Nawawi. Wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya. Jadi dalam kitab-kitab yang lain bagi Imam Nawawi, Imam Nawawi kata tidak boleh mubasyarah. Maka pengarang kita kata lagu mana, wa hadha huwal aujah, dan ini sebenarnya ibarat kata haram mubasyarah adalah al-aujah, hak yang lebih tepat ataupun hak yang lebih betul ataupun hak yang betul. Kama fit tuhfah,
sebagaimana hak yang dinyatakan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, wan Nihayah dalam kitab Nihayatul Muhtaj karangan Imam Ramli, wal Mughni Mughnil Muhtaj karangan Khatib Asy-Syirbini, wal Manhaj maksudnya Manhajut Tullab karangan Manhajut Tullab karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Baik. Jadi dalam kitab-kitab ni menyebut bahawasanya pandangan hak yang lebih tepat adalah haram mubasyarah, bukan haram istimta'. Seterusnya wa'tabada Syekh Ibnu Hajar fi syarhi mukhtasarin ba fadal ataupun fi syarhi mukhtasari ba fadal, dan telah i'timad oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam syarah mukhtasar ba fadal, dalam syarah mukhtasar ba fadal. Maksud mukhtasar ba fadal di sini adalah kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah wa Syarhil Irsyad, dan dua syarah bagi kitab Irsyad. Di sana ada kitab Irsyad karangan Imam Ibnul Muqri, yang mana Imam Ibn Hajar Al-Haytami dia buat dua syarah. Yang pertamanya Al-Imdad, yang keduanya adalah Fathul Jawad. Wa Syarhil Ubab, dan syarah bagi kitab Ubab. Ubab ni adalah karangan Imam Ahmad Al-Muzajjad. Dia wafat pada tahun 930 Hijrah. Yang mana Imam Ahmad bin Muzajjad ataupun Imam Ahmad Al-Muzajjad dia buat satu kitab nama kitab Al-Ubab. Maka Imam Ibn Hajar Al-Haytami buat syarah, nama syarah dia Al-I'ab Syarhul Ubab. Wa hasyiatihi ala risalati Baqusyair, dan hasyiahnya, hasyiah Syekh Ibn Hajar di atas risalah Baqusyair. Maksud dia hasyiah Imam Ibn Hajar di atas risalah Baqusyair. Dia di sana ada seorang ulama daripada negara Yaman, ulama besar, yang dia tulis buku ataupun tulis risalah berkenaan dengan bab haid, bab nifas, bab istihadah, bab berkaitan dengan darah perempuan. Lalu dihantar kepada Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan meminta beberapa jawapan daripada tempat yang dimuskil dalam masalah bab haid. Maka Imam Ibn Hajar Al-Haytami jawab di atas risalah dia, yang mana risalah Baqusyair ataupun hasyiah di atas risalah Baqusyair dicetak di dalam kitab Fatawa karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Baik. Waqtadahu kalamut tuhfati fil mutahayyirah, dan ini juga yang difaham daripada kalam Tuhfah, Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibn Hajar fil mutahayyirah, pada perempuan yang mutahayyirah. Telah i'timad oleh Syekh Ibn Hajar an-tahrim. Okey, itu maf'ulun bih bagi i'timada. Jadi kalau kita tengok apa hak yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar dalam syarah Mukhtasar ba Fadal ataupun Minhajul Qawim, dalam kitab Al-Imdad, dalam kitab Fathul Jawad, dalam kitab Al-I'ab, dalam kitab Hasyiah ala Risalah Baqusyair, dan apa yang dapat difahami daripada kalam Tuhfatul Muhtaj dalam bab mutahayyirah, walaupun dalam bab yang lain sama dengan hak yang sebelum ni, tapi dalam bab mutahayyirah apa yang dapat difahami dalam kitab Tuhfah adalah at-tahrim, an-tahrim, bahawasanya pengharaman itu manutum bitamattu', digantung dia dengan tamattu', dengan mengambil keseronokan ataupun dengan menikmati. Wastaujaha hadzal qaul al-kurdi, wastaujaha hadzal qaul al-kurdi, telah istaujah ni maksudnya mengisyarat pandangan ini sebagai pandangan yang betul. Pandangan yang betul adalah pandangan ini oleh Imam Al-Kurdi. Imam Al-Kurdi nama dia adalah Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Dia ada buat beberapa kitab, antaranya nama dia Al-Hawashi Al-Madaniyah. Dia ada buat Al-Hawashi Al-Madaniyah, tak silap ingat, ada Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dia ada beberapa kitab. Imam Sulaiman Al-Kurdi ataupun Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Okey, habis. Katanya as-sani, yang pertama. Saat ni yang pertama. Hak ni yang kedua pula. Ni yang pertama. Saat ni yang pertama. Hak ni yang kedua pula. Sebelum daripada kita pergi perbahasan yang kedua ataupun tambih yang kedua, as-sani ay at-tambihus tsani, kita buat kesimpulan tambih yang pertama dulu. Jadi sebagaimana hak yang kita belajar bahawasanya apa yang diharamkan kepada perempuan ataupun apa yang diharamkan kepada suami terhadap isteri dia yang datang haid,
dan datang nifas adalah yang pertamanya, hak yang berlaku kesepakatan adalah bersetubuh. Waktu berlaku kesepakatan. Manakala selain daripada bersetubuh, ada hak yang berlaku kesepakatan dan ada hak yang berlaku khilaf. Kalau mengambil keseronokan bersentuh kulit daripada lutut ke bawah, daripada pusat ke atas, dan kalau di antara pusat dengan lutut, kalau berlapik, hak tu tidak ada khilaf. Hukum dia adalah harus. Okey, dua ni tidak ada khilaf. Hak yang berlaku khilaf adalah mengambil keseronokan di antara pusat dan lutut. Mengambil keseronokan di antara pusat dengan lutut tanpa berlapik. Hak tu berlaku khilaf selain daripada bersetubuh. Sebahagian daripada ulama mengatakan maksud tidak boleh mengambil keseronokan di antara, ataupun maksud hak yang tidak boleh di antara pusat dengan lutut adalah mubasyarah, bersentuh kulit. Asal kata bersentuh kulit sama ada syahwat ataupun tidak, hukum dia adalah tidak boleh. Sebahagian ulama yang lain mengatakan bukan mubasyarah tetapi istimta'. Jadi sama ada bersentuh kulit ataupun tidak, yang penting istimta'. Hak tu hak yang tidak dibolehkan. Dan kalau kita tengok apa hak yang dijelas di dalam kitab ini, bahawasanya ulama-ulama hak yang kemudian sendiri pun khilaf hak yang mana sebenarnya hak yang tidak dibolehkan di antara istimta' ataupun mubasyarah. Dan kalau kita tengok kebanyakan ulama antaranya adalah apa hak yang disebut dalam kitab Majmu', kitab Tahqiq, kitab Tuhfah, Nihayah, Mughnil Muhtaj, kitab Manhajut Tullab. Hak yang tidak dibolehkan bukan istimta' tapi mubasyarah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, sebahagian ulama kata, dan pandangan ni dianggap betul oleh Imam Al-Qurdi ataupun Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, hak yang tidak boleh bukan mubasyarah tapi istimta'. Hak ni berlaku khilaf. Okey, habis. Okey, itu tambih yang pertama. Dari pusat dan dari lutut, adakah haram juga ustaz? Nanti kita jawab semula. Soalan-soalan insya-Allah kita jawab lepas daripada ni. Okey, al-thani ay at-tanbihu al-thani, tambih yang kedua. Katanya kama yahrumu 'ala ar-rajuli mubasharatu ma baina surratiha wa rukbatiha wa hiya haid yahrumu 'alayha an tubashirahu bima baina surratiha wa rukbatiha kafakhidha fakafakhidhiha wa farjiha fi ayyi juz'in min badanihi walau ghayra ma baina surratihi wa rukbatihi wa hadha ma 'alayhi ar-ramli wal khatib. Sebagaimana haram atas lelaki, haram atas lelaki mubasyarah. Apa makna mubasyarah? Bersentuh kulit. Ma baina surratiha wa rukbatiha, anggota yang di antara pusat perempuan dan lutut perempuan. Haram lelaki bersentuh kulit pada anggota yang di antara pusat dan lutut perempuan. Wahia haid, ketika perempuan haid. Sebagaimana hukum itu diharamkan kepada lelaki bersentuh kulit pada anggota yang di antara pusat dan lutut, yahrumu 'alaiha, haram atasnya, atas perempuan, antubashirahu, bahawa bersentuh kulitlah ia perempuan akan lelaki, bima baina surratiha wa rukbatiha, dengan barang yang di antara pusatnya perempuan dan lututnya perempuan. Jadi orang puang saat itu dia bersentuh kulit dengan lelaki menggunakan anggota yang di antara pusat dan lututnya. Contoh kafakhidhiha, seperti peha perempuan, wa farjiha, dan kemaluan perempuan. Baik. Fi ayyi juz'in min badani, pada mana-mana juzuk daripada badannya. Jadi orang puang nak ambil tangan suami dia, nak letak kat peha dia, ambil tangan suami dia letak kat kemaluan dia, ambil tangan suami dia letak kat punggung dia, sebagai contoh, hukum dia adalah tidak dibolehkan ketika perempuan tu dalam haid. Walau ghayra ma baina surratihi wa rukbatihi, walaupun anggota badan suami dia tu selain daripada anggota yang di antara pusat dan lutut suami. Dia ambil tangan suami ni bukan anggota di antara pusat dan lutut suami, tetap tidak dibolehkan. Maksudnya tidak boleh orang puang ambil anggota dia hak yang di antara pusat dan lutut ketika dia datang haid untuk disentuh dengan anggota suami, walaupun anggota suami saat itu selain daripada pusat dan lutut. Baik, tangan ke tak boleh. Wa hadha ma alaihi ar-ramli wal khatib, ini adalah apa hak yang berpegang oleh Imam Ramli dan Imam Khatib Asy-Syirbini. Ini pandangan hak yang dipegang oleh Imam Khatib Asy-Syirbini dan Imam Ramli.
Imam Ramli seorang ulama yang besar dalam mazhab Imam Syafi'i, dan Khatib Asy-Syirbini juga seorang ulama yang besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Seterusnya wa bahatha fit tuhfati, dan telah membahaslah ia Imam Ibn Hajar, telah membincang oleh Imam Ibn Hajar fit tuhfati, dalam kitab Tuhfah, annahu, bahawasanya, jadi maksudnya pandangan Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah sedikit berbeza dengan pandangan Imam Ramli dan Khatib Asy-Syirbini dalam masalah ni. Apa yang disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah, annahu in kanat hiyal mustamti'atu, ataupun in kanat hiyal mustamti'ata, jika adalah perempuan yang mengambil kenikmatan, perempuan yang menikmati suami dia ketika dia perempuan tu datang haid, haruma an tamussahu, ataupun haruma an tamassahu binahwi yadiha fima baina surratiha wa rukbatih, haram bahawa menyentuhlah ia perempuan akan suami dia dengan tangannya pada anggota yang di antara pusat dan lutut suami dia. Jadi perempuan yang dalam haid, kalau dia nak menikmati suami dia, okey, ni perhati molek, dia kalau dia nak menikmati suami dia, tidak boleh dia sentuh dengan tangan dia, dia sentuh dengan tangan ke dengan benda pun tak boleh pada barang yang di antara pusat dan lutut suami dia. Sebagaimana suami dia tak boleh sentuh anggota yang di antara pusat dengan lutut dia, begitu juga dia tidak boleh menyentuh anggota yang di antara pusat dan lutut bagi suami dia. Baik. Wa in kana huwal mustamti'u ittajahal hil, kalau sekiranya adalah ia suami al-mustamti' yang mengambil kenikmatan, ittajahal hil, maka hak yang betulnya adalah halal. Pandangan hak yang betulnya adalah halal. Maksud benda halal, jadi halal suami mengambil tangan isteri dia, meletakkan pada anggota yang di antara pusat dan lutut. Sebab itulah sebahagian daripada ulama menyebut secara jelas bahawasanya boleh suami menikmati isteri dengan melalui ataupun dengan istimna, ataupun ketika isteri dalam keadaan haid, boleh suami suruh isteri mengeluarkan mani suami dengan tangan. Okey, ni apa yang disebut oleh Imam Ibn Hajar, tapi dengan syarat suami hak yang mustamti', bukan isteri hak yang mustamti'ah. Baik. Li'annahu, kerana sesungguhnya suami adalah mustamti'un bima ada ma bainahuma, kerana suami hak yang mengambil keseronokan dengan barang, yakni dengan anggota yang selain daripada anggota yang di antara pusat dan lutut bagi isteri. Baik. Jadi suami hak yang mengambil keseronokan dengan anggota yang di antara pusat dan lutut bagi, maksudnya suami hak yang mengambil keseronokan dengan anggota yang selain daripada anggota yang di antara pusat dan lutut bagi isteri. Maka hukum dia adalah halal. Baik. Jadi Imam Ibn Hajar dia tengok, jadi kalau isteri nak pegang anggota suami tu, kena tengok anggota mana. Kalau di antara pusat dengan lutut, tidak dibolehkan kalau isteri hak yang mustamti'ah, isteri yang mengambil kenikmatan. Tetapi boleh kalau suami hak yang mengambil kenikmatan. Seterusnya, wajarah Syekh Ibn Hajar aidan fima 'ada tuhfah min syuruhihi 'ala al-irsyadi wal 'ubabi wa fi hashiyatihi 'ala risalati Baqushairin fil haidhi ala jawazi tamattu'iha bima baina surratihi wa rukbatih. Dan telah berpandangan oleh Syekh Ibn Hajar juga pada kitab yang selain daripada Tuhfah, pada kitab yang selain daripada Tuhfah. Hak Tuhfah lain, dalam kitab lain selain daripada Tuhfah tu, min syuruhi, daripada syarah-syarah bagi Imam Ibn Hajar, syarah di atas Irsyad. Ada dua syarah di atas Irsyad yang kita sebut sebelum daripada ni. Yang pertamanya nama dia adalah Al-Imdad, yang keduanya adalah Fathul Jawad. Begitu juga syarah bagi Al-Ubab, iaitu Al-I'ab, syarah bagi Ubab. Wa fi hasyiyati, dan dalam hasyiyahnya ala risalati Baqushair fil haid, telah berpandangan ala jawazi tamattu'iha, harus menikmati perempuan bima baina surratihi wa rukbatih, dengan anggota yang di antara pusat dan lutut bagi suami dia. Tapi dia kena menikmati ai bima ada ma baina surratiha wa rukbatiha, dengan anggota yang selain daripada anggota yang di antara pusat dan lutut bagi perempuan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami sendiri pun dalam beberapa kitab dia berpandangan seperti pandangan yang kita jelas sebelum tadi. Dan ada sebahagian daripada kitab dia berpandangan bahawasanya harus perempuan mengambil keseronokan daripada anggota suami dia sehingga di antara pusat dan lutut, tapi dengan syarat dengan anggota yang selain daripada pusat dan lutut bagi perempuan tu sendiri. Okey. Itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita masuk dalam perbahasan yang berikutnya, kita buat sedikit kesimpulan benda yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Okey. Yang tadi buka api gelak katuk ni. Buka api. Baik. Gelak buka api. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan oleh pengarang kita adalah sebagaimana haram suami beristimta', menikmati isteri dia pada anggota yang di antara pusat dan lutut ketika isteri dia datang haid. Begitu juga haram kepada isteri menikmati sekali lagi kita mengikut apa yang dipegang oleh Imam Ramli dan Khatib Asy-Syirbini. Sebagaimana haram kepada suami bersentuh kulit anggota yang di antara pusat dan lutut isteri dia ketika isteri dia haid, begitu juga haram kepada isteri bersentuh kulit dengan anggota yang di antara pusat dan lutut bagi isteri pada mana-mana juzuk daripada badan suami dia, walaupun bukan anggota yang di antara pusat dan lutut bagi suami dia. Okey, ini pandangan Imam Ramli dan Khatib Asy-Syirbini. Manakala Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, Imam Ibn Hajar kalau kita tengok dalam kitab Tuhfah, dia berpandangan begini. Kalau orang puang tu yang mengambil kenikmatan daripada suami dia ketika dia sedang haid, maka tidak boleh dia menyentuh dengan tangan dia ataupun anggota yang lain pada anggota suami dia yang di antara pusat dengan lutut. Kalau perempuan tu yang mengambil kenikmatan. Tetapi kalau suami dia yang mengambil kenikmatan, maka tidak menjadi masalah, tapi dengan syarat suami saat itu mengambil kenikmatan dengan anggota yang selain daripada pusat dan lutut bagi isteri. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, Imam Ibn Hajar Al-Haytami sendiri dalam kitab kitab Al-Imdad, dalam kitab Fathul Jawad, dalam kitab Al-I'ab, dalam kitab Hasyiah ala Risalah Baqusyair fil Haid, dia kata boleh isteri mengambil keseronokan, mengambil kenikmatan pada anggota yang di antara pusat dengan lutut bagi suami dia, tapi dengan syarat jangan menggunakan anggota yang di antara pusat dan lutut bagi isteri. Okey. Itu kesimpulan daripada apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya adalah al-mabhatsu tsani, perbahasan yang kedua. Fi mas'alati turuwil mani' wa zawalil mani'. Pada dua masalah turuwil mani'. Turu maksudnya datang mani' penghalang. Wa zawalil mani' dan hilang penghalang. Kita membincangkan berkenaan dengan darah perempuan, dia di sana ada permasalahan yang dikenali sebagai permasalahan turuwul mani' dan zawalul mani'. Turu maksudnya datang mani' penghalang, zawal makna hilang, al-mani' penghalang. Tapi sebenarnya perbahasan ni dia bukan khusus dengan perbahasan bagi darah perempuan. Bahkan ia dibincang oleh ulama fiqh di dalam bab syarat-syarat bagi sembahyang ataupun syarat sembahyang. Dia bukan dibincang di dalam bab darah perempuan.
Tetapi pengarang kita dia memasukkan perbahasan ni dalam bab darah perempuan kerana perbahasan ni memang cukup penting bagi perempuan untuk mengetahuinya. Baik. Katanya idza kanatil mar'atu tahiran minal haidhi wan nifas. Apabila adalah seorang perempuan itu suci daripada haid dan nifas. Apabila perempuan suci daripada haid dan nifas. Fatara'a 'alaiha ahaduhuma. Tiba-tiba datang atas perempuan tersebut salah satu daripada keduanya. Okey, perempuan ni suci daripada haid dan nifas. Tiba-tiba dia datang haid, datang nifas. Datang haid ba'da dukhuli waqti solah, selepas daripada masuk waktu sembahyang. Jadi lepas daripada masuk waktu sembahyang, tiba-tiba datang darah haid, tiba-tiba datang darah nifas. Wa tamakkanat min fi'liha, dan mampu ia daripada mengerjakannya, melakukannya sembahyang. Lepas daripada masuk waktu tu dia mampu dah melakukan sembahyang, tetapi dia tidak buat lagi sembahyang. Tiba-tiba datang haid, datang nifas. Contoh, ka'an yadkhula 'alaiha waqtu adh-dhuhri mathalan wa hiya khaliyatun minhuma. Contohnya masuk waktu zuhur sedangkan ketika tu perempuan tu khaliyah, tidak ada haid minhuma minal haid wan nifas, tidak ada sunyi daripada haid dan daripada nifas. Okey, masuk waktu zuhur, masa tu tak ada lagi haid, tak ada lagi nifas sebab dia tu masih lagi suci. Tiba-tiba katanya fayatara'a 'alaiha ahaduhuma, maka datang atas perempuan tersebut salah satu daripada keduanya, datang haid dan datang nifas, ba'da mudhi zamanin yumkinuha fihi fi'lu tilka salah, selepas daripada berlalu tempoh masa yang mungkinlah akan perempuan tersebut di dalam tempoh masa itu melakukan sembahyang tersebut, bi akhaffi mungkin, dengan serengkas-serengkasnya, ma'a taharati laha, serta bersuci untuk sembahyang tersebut. Bersuci ni termasuklah wudu, termasuklah tayamum. Idza lam yumkinha taqdimuha 'ala al-waqti, apabila tidak boleh taharah itu didahulukan taharah, ataupun apabila tidak boleh didahulukan taharah di atas waktu, contoh seperti tayamum, fa innahu, maka sesungguhnya yajibu 'alaiha, wajiblah atas perempuan tersebut, idza tahurat, apabila dia mengalami suci, an taqdiya hadhihi as-salata, qada balik sembahyang ini, li'annaha, kerana sesungguhnya perempuan ini wajabat 'alaiha, telah wajib sembahyang ini ke atas perempuan, li tamakkuniha, kerana tamakkunnya, kerana boleh perempuan tersebut minha minas salah, walam taf'alha, padahal tidak membuatlah perempuan akan sembahyang tersebut. Okey, apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah maksud dia begini, orang puang ni masa masuk waktu zuhur, dia tidak lagi datang haid, dia masih lagi mengalami suci, dia masih lagi tidak datang haid, dia masih lagi suci. Dia dah semayang, tiba-tiba dalam tempoh tertentu daripada masuk waktu hingga ke sekali lagi masuk waktu zuhur, dia masih lagi suci, dia tak semayang lagi, tiba-tiba dalam tempoh tertentu ataupun dalam tempoh tertentu tiba-tiba datang darah. Maka apabila datang darah, darah ni dipanggil manik, penghalang daripada sembahyang. Jadi apabila datang darah sedangkan dia tak semayang lagi dan waktu masuk dah, kalau dia semayang dia mampu untuk sembahyang, sebab dia mempunyai waktu start daripada masuk waktu sehingga keluar darah tu, dia mampu untuk menghabiskan sembahyang, tapi kena kira dengan tempoh yang ringkas. Tu maksud bi akhafi mungkin. Maka lepas daripada dia mengalami suci, wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut. Wajib mesti dia kena qada balik sembahyang tersebut. Okey, itu yang pertama. Adakah disyaratkan tempoh saat itu campur dengan tempoh bersuci? Kata ulama kena tengok. Kalau tempoh bersuci saat itu tidak boleh didahulukan di atas waktu, maksudnya mesti kena buat apabila masuk waktu, maka ketika tu tidak dikirakan ataupun dikirakan tempoh bersuci. Sebagai contoh, orang tu tak ada air, maka dia kena bertayamum. Antara syarat tayamum, mesti dia kena bertayamum setelah daripada masuk waktu. Maka tempoh tayamum kena ambil kira. Okey, tempoh sembahyang zuhur kalau akhafi mungkin, kita kata 5 minit bagi orang yang sembahyang tamam. Tapi kalau orang sembahyang qasar, kita kata 3 minit. Okey, kita kata orang yang sembahyang tamam 5 minit. Tempoh untuk bertayamum 1 minit.
Jadi 6 minit daripada masuk waktu hingga kepada keluar darah, kalau 6 minit ke atas dia tak sembahyang lagi, maka lepas daripada dia mengalami suci, wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut. Okey, itu maksud dia. Tetapi kalau sekiranya tidak sempat tempoh tersebut daripada masuk waktu hingga keluar darah, tidak sempat tempoh tersebut, seminit je masuk waktu, tiba-tiba keluar darah, maka tidak wajib dia qada balik sembahyang tersebut. Okey, dua. Yang ketiga, kalaulah taharah yang tidak disyaratkan dilakukan dalam waktu, sebagai contoh kita berwuduk biasa. Kita wuduk biasa ni tidak disyaratkan kita buat dalam waktu, maka taharah tersebut tidak dikira. Tempoh waktu taharah tersebut tidak dikira. Hak yang dikira waktu tempoh sembahyang saja, tapi kena ambil akhaffi mungkin. Jadi hak ni kita akan bincang esok. InsyaAllah kita akan bincang panjang lebar semula esok. Jadi hari ni kita berhenti sini dulu. Lepas tu kita jawab sedikit soalan hak yang diajukan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Kita tengok soalan. Pusat dan diri lutut adakah haram juga, Ustaz? Diri pusat dan diri lutut adakah diharamkan? Dia biasa apabila sebut kata ma baina surrati war rukbah, barang yang di antara pusat dan lutut, jadi bermakna pusat dan lutut dia tidak termasuk. Itu pada asalnya. Tetapi atas langkah ihtiyat, cuba elokkan. Tu atas langkah ihtiyat. Tapi sebenarnya kalau tidak mengambil langkah ihtiyat pun tidak menjadi masalah dah, kerana ulama yang berpandangan tak boleh di antara pusat dan lutut selain daripada jima' telah mengambil langkah ihtiyat dah. Dia telah mengambil langkah ihtiyat dah. Okey, wallahu a'lam. Ustaz, ghairi tuhri bi niyyati ta'abbudi, baris ketiga muka surat 29. Okey. Ni orang belajar nahwu ni ditanya ni. Salati kafaqidis tahuraini, tu ataf mana? Okey. Jadi kita tengok pada muka surat 9. Katanya wa idzan qata'a damul haid wa idzan qata'a damul haidi aw nifasi lam yahilla qabla al-ghusli aw at-tayammum, tidak halal ghairu tuhri. Fa'il bagi yahillah. Tidak halal oleh selain daripada bersuci dengan niat ta'abbud. Baik, okey, itu yang pertama. Yang pertamanya was-salati. Was-salati yang pertama. Yang keduanya was-salati. Was-salati ataf pada at-tuhur. Maksudnya selain daripada sembahyang kafaqidit tahurain. Seperti orang yang luput dua alat penyuci. Baik. Was-saum. Was-saumi ataf pada as-salat ataupun ataf pada at-tuhri. Wat-talaqi ataf pada at-tuhur. Okey. Jelas ha? Lagi? Apakah hukum mandi sunat ketika haid? Apakah hukum mandi sunat? Mandi sunat hukum dia adalah dibolehkan. Sebab itulah kalau kita tengok dalam bab mandi hak yang mandi hak yang disebut oleh pengarang kita, dia kata lagu mana? Dia kata dalam bab mandi pula, dalam bab perkara hak yang diharamkan kepada perempuan yang haid. Dia kata kan? Dia kata antara perkara yang diharam adalah wat taharatu bi niyyati ta'abbud li ghairi nahwin nusuki wal 'id. Selain daripada haram dia bersuci dengan niat beribadat, tapi selain daripada mandi ataupun bersuci ketika melakukan ibadat haji ataupun ibadat umrah, dan ketika mandi sunat hari raya. Hak tu hukum dia adalah dibolehkan. Jadi mandi sunat bagi perempuan yang haid dan yang nifas, hukum dia adalah dibolehkan. Okey. Seterusnya, Haram suami mengambil mubasyarah ke atas isteri tanpa lapik. Tapi sekiranya suami menggunakan objek, kerana haram suami mubasyarah mengambil mubasyarah ke atas isteri tanpa lapik. tanpa lapik. Okey. Tapi sekiranya suami menggunakan objek, Contoh objek dia. Gitu je. Maksud dia objek tu. Kalau suami pakai sarung tangan, okey, tu berlapik. Okey, maksud dia objek tu. Wallahu a'lam. Lagi? salam Ustaz, kalau tidur sebelum masuk waktu solat, lepas tu bangun lepas dari waktu solat dan ada darah, kena qada ke solat tu? Okey, seorang ni tidur sebelum daripada masuk waktu solat. Tidur sebelum subuh. Tidur sebelum subuh.
Jadi katakanlah kita tak payah kata sebelum subuh lah. Sebab subuh yelah orang yang tidur lewat kan. Orang puang kan. Dia duduk main tu buat kuih ni. Macam-macam. Pada malam tu pukul 3 baru tidur. Masa tidur tak ada darah. Okey, apabila dia bangun daripada tidur, habis dah waktu solat subuh pukul 7.30. Allah, bangun pukul 7.30 ada darah. Baik, soalannya solat subuh saat ni kita kena qada balik ke tak kali apabila dia suci? Okey, kita tengok Jadi masa dia tengok dalam pukul 7.30 saat itu, okey, dia yakin ada darah ketika tu. Sebelum pukul 7.30 mungkin ada darah, mungkin tidak. Jadi apabila mungkin ada darah, mungkin tidak, maka dia kena ambil asal. Asal adalah tidak ada darah. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Asal kekal barang yang telah ada di atas barang yang telah ada. Jadi pada asalnya dia suci, maka dianggapkan subuh saat itu dia masih lagi suci, maka lepas daripada dia mengalami suci, wajib dia kena qada sembahyang subuh tersebut. Baik. Okey, tak adalah soalan. Okey, tak ada. Okey, tak ada, kita berhenti sini dululah. Kalau tak ada, rasanya ada soalan lagi sebelum daripada ni, ada soalan. Hak yang kita tak jawab lagi. Kita tengok soalan hak yang belum kita jawab. Kita jawab sekejap sebab masa masih lagi ada. Masalah haid dari sekolah menengah lagi. Jadi kadang-kadang sebulan. Oh, panjang-panjang. Hak tu kena tengok. Hak tu panjang tak boleh. Hak pendek sikit. Pendek sikit. Okay. Sekiranya darah yang keluar dalam tempoh haid tapi sifat warna darah warna merah, bukan hitam atau koko. Darah merah keluar pada waktu maghrib dan berakhir waktu zuhur keesokan harinya. Makan kambing. Tak cukup 24 jam. Sekali. Sekiranya darah yang keluar dalam tempoh haid tapi sifat warna darah warna merah, bukan hitam atau koko. Darah merah keluar pada maghrib sehingga zuhur, kemudian berhenti. Tak cukup 24 jam. Selang sehari datang lagi darah merah yang sama. Darah yang keluar tersebut dikira haid ke tak? Okey, dia mula keluar darah yang pertama tidak cukup 24 jam. Berhenti sekejap, datang balik. Okey, kalau datang balik masih lagi dalam lingkungan 15 hari, maka kena capur. Kalau cukup 24 jam maka dikirakan haid. Kalau tidak cukup 24 jam maka dikirakan istihadah. Hak ni kita bincang dah sebelum daripada ni. Jika wanita tidak datang haid walaupun selepas usia 15 tahun, jadi berapa usia penentuan umur akil baligh ni Ustaz? Okey, jadi wanita ni datang haid, jika wanita tidak datang haid walaupun selepas usia 15 tahun, 17 tahun dok mari haid lagi. 18 tahun dok mari haid lagi. Allah sudah dah mak dia kata orang puan ni ada orang warna pula anak aku ni. 18 tahun dok mari haid lagi. Okey, bagaimanakah penentuan umur akil balignya? Okey, dia kita nak kata akil baligh ni kita tengok ada alamat pada dia. Alamat akil baligh dia ada 3. Yang bukan akil baligh, alamat baligh. Akil baligh. Akil itu berakal. Alamat baligh ada 3. Yang pertamanya adalah keluar mani. Yang keduanya adalah cukup umur 15 tahun. Yang ketiganya adalah keluar darah haid bagi perempuan. Jadi ketika mana seorang saat itu umur dia cukup 15 tahun dengan pengiraan tahun Islam, dengan masuk tahun yang ke-16, maka ketika tu dikirakan dia cukup umur dengan tahun walaupun belum lagi datang haid. Sebab datang haid itu adalah salah satu daripada alamat baligh. Dia bukan satu-satunya alamat baligh bagi perempuan. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Wanita haid tidak menentu, kadang-kadang 3 bulan sekali. Iddah. Okey, perempuan yang haid tidak menentu, kadang-kadang 3 bulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang-kadang 4 bulan sekali. Iddah dia lagu mana iddah dia? Okey, iddah dia jelas. Selama mana perempuan tu datang haid, perempuan tu masih lagi ada haid, maka iddah dia adalah 3 kali suci. Iddah dia tidak 3 kali suci. Dia boleh berpindah kepada 3 bulan ketika perempuan tu berhenti daripada haid. Selama mana tidak berhenti, walaupun dalam tempoh setahun sekali datang haid, maka iddah dia adalah 3 kali haid. Dah setahun sekali lama iddah dia, sabar. Hidup kita di antara nikmat
dan ujian. Ketika dapat nikmat kita bersyukur, ketika kita diuji kita kena bersabar. Dan boleh tak dia cari ubat-ubat untuk melancarkan darah dia? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Tak ada dah, kita berhenti sini dulu untuk hari ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.